Hukum perlu dilihat pada 3 kerangka. Al-Iz bin Abdis Salam sebut dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masallihil Anam, dan satu lagi dalam kitab Al-Furuq tulisan Imam Al-Qarafi, bukan Imam Al-Qurafi, salah. Ada seorang tokoh dia baca Al-Qurafi, salah. Sebutan betulnya Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi nyatakan dalam kitab dia, hukum perlu dilihat kepada 3 perkara: Az-zaman wal makan wal ahwal. Tempat, masa, kondusif. Kita tengok situ kau. Sebab Imam Asy-Syafi'i punya fatwa, iza man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang turun ke tanah, tanah tu milik dia. Imam Syafi'i kata siapa turun ke tanah terus jadi milik dia tanpa geran daripada kerajaan. Imam Hanafi kata siapa turun ke tanah tak boleh jadi milik dia kecuali dapat geran daripada kerajaan. Kenapa Imam Hanafi syaratkan geran? Kenapa Imam Hanafi syaratkan geran, Imam Syafi'i tidak syaratkan geran? Sebab Imam Syafi'i dia berada di Mesir, Imam Hanafi dia berada di Baghdad. Di Mesir padang pasir, tak ada siapa nak duduk. Siapa nak troka lah. Tapi kalau duduk di Baghdad zaman Imam Abu Hanifah, bandar maju. Kalau troka tak syaratkan geran, silat air bulan terimbat tanah orang. Bermakna hukum itu tertakluk berdasarkan kepada tempat. Pasal tempat, zaman, masa. Kita di Malaysia mungkin relevan pakai mazhab Syafi'i, mungkin 40 tahun lepas. Dalam beberapa isu lah, bukan semua. Fiqh ibadat tu soal nombor 2. Kita nak bahas lagi fiqh ibadat. Dalam beberapa perkara mungkin kita kena pakai mazhab Syafi'i. Macam contoh, kalau kita kaji baca sejarah, kita baca Qanun Tanah Melaka. Dalam Qanun Tanah Melaka, baca buku Qanun Tanah Melaka ditulis oleh Profesor Ibrahim. Dia tulis balik dalam satu buku, nama buku tu Al-Ahkam, jilid yang ketiga. Dia nyatakan dalam buku tu keluar satu artikel dalam Qanun Tanah Melaka, pengamalan tanah merujuk kepada mazhab Syafi'i dulu Melaka. Melaka hari ni nak pakai tak cara mazhab Syafi'i, sampai turun ke tanah terus pakai, tak payah pakai geran. Boleh tak ambil itu sekarang hari tu? Nanti terembat dan orang. Sebab di Malaysia letak geran pada orang rembat dan orang tu. Tak ada geran, lagi orang rembat. Betul tak? Kerana hukum itu tertakluk dengan zaman, al-makan, tempat. Ada satu lagi, al-ahwal, kondisi. Ada seorang ulama, sahabat. Dia ni untuk guru besar, dia mengajar pongkang gitu. Tiba-tiba datang seorang anak murid tu, saya nak tanya soalan, boleh tak? Masa dia tanya tu, muka dia merah macam sedang marah orang. Halil qatili taubatun. Adakah bagi orang bunuh orang ni taubat diterima? Yang sahabat tengok ke waktu Allah tak terima dosa orang bunuh orang. Anak murid lain dengar, kejut, kok mana tu berita ni? Dulu dia kata ampun dosa, ni tak ampun dosa pula. Dan sekali bila kawan tu pergi, anak murid lain ditanya, "Oh, nak tanya soalan sikit boleh? Kenapa dulu kau kata ampun dosa, ni kau kata tak ampun dosa?" Kau tengok tak muka orang tanya tu macam mana? Merah, marah kan? Mesti dia berada marah. Kalau aku kata taubat diterima, mesti dia pergi bunuh orang. Jadi aku kata tidak diterima, apa dia tak bunuh orang. Hukum tertakluk dengan kondisi. Faham? Baik hukum. Dan yang kondisi az-zaman, al-makan, wal-ahwal hanya berlaku dalam perkara al-ijtihadi. Perkara ijtihad, zanni, dengan benda qat'i. Hukum mengikut wakil. Hukum mengikut wakil ni berlaku dalam hukum-hukum yang zanni. Qat'i tak berlaku. Ustaz, kondisi sekarang ni kita tak perlu semayang. Tak boleh lah tu. Ini mangkuk punya undang kan? Sebab semayang ni qat'i. Faham? Benda zanni, ijtihadi, kita boleh tengok pada wakil.